Baik, kembali dalam fokus minggu depan ada bersama saya Ihsan Dahya. Tadi kita bercakap berkaitan dengan alam sekitar. Suasana di tingkat 4 di pusat di World Trade Center Kuala Lumpur ini cukup meriah dengan kehadiran ribuan sebenarnya oleh pengunjung-pengunjung peminat-peminat buku untuk mendapatkan bahan bacaan. Selepas 2 tahun tertangguh, Pesta Buku Antarabangsa 2022 kini kembali. Saksikanlah, ini baru di tingkat 4. Di ground floor, di tingkat 2, di tingkat 3 memang cukup ramai. Tapi ia akan berlangsung sehingga 13 hari bulan ini. Jadi ini adalah fokus kita lah sepanjang minggu depan kan. Banyak lagi cerita-cerita yang boleh kita bawakan daripada sini. Sebab apa? Dalam kita melihat kepada digitalisasi dan sebagainya, tetapi peranan buku itu sangat penting. Sebenarnya sebab ada yang nak melihat kepada material yang wujud seperti buku ini. Dia nak rasa sendiri, nak baca, nak duduk tepi pantai, nak baca buku, nak duduk dalam bilik dan sebagainya. Ia masih lagi sangat-sangat relevan dalam kalangan masyarakat hari ini. Jadi ini adalah sedikit saya kongsikan dengan anda kemeriahan di hari kedua hari ini. Pesta Buku Antarabangsa 2022 Kuala Lumpur ini akan berlangsung sehingga 13 hari bulan. Jadi kalau tak datang pun hari ini, boleh datang sepanjang minggu depan. Ini antara fokus kita. Jadi saya nak bertemulah dengan beberapa orang antara pempamer sebab ia melibatkan hampir 700 gerai yang ada, 700 gerai pempamer yang ada ataupun booth yang ada dengan 200 ke 300 penerbitan ataupun penerbit buku. Apa sahaja jenis buku. Jadi antara orang yang saya sempat jumpa lah. Tadi saya jumpa ramai orang, tapi ini adalah antara peranan penting jugalah. Sebab bila kita bercakap berkaitan dengan buku, dia bermula daripada kita anak-anak kecil. Daripada kita mula mengenal dan juga melihat buku. Ini sangat penting kepada pendidikan anak-anak. Jadi saya bersama dengan Puan Nurul Syaina yang merupakan founder kepada Easy Kids. Ini adalah Puan Syaina dan ini suaminya juga antara pemilik bersamalah, Hatta Ishak. Betul, Muhammad Hatta Ishak. Ini antara pemilik dan juga antara peserta pempamer booth di Pesta Buku Antarabangsa 2022 Kuala Lumpur ini. Jadi ceritakan sikitlah berkaitan dengan Easy Kids ini, macam mana antara peranan awal terbitnya buku seperti ini, apa pentingnya kepada anak-anak untuk melihat kepada buku sekecil ini dan bagaimana untuk perkembangannya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ilham untuk buat buku ni datangnya semasa PKP dahulu, di mana ramai ibu ayah sebenarnya mencari buku yang berkualiti dan ikut pada perkembangan otak anak. Jadi kami Easy Kids by Nuha bermula sebagai pusat terapi. Jadi ramai anak-anak ibu ayah tak tahu macam mana nak latih anak dari rumah sendiri. Jadi kita nak galakkan anak-anak untuk mencintai buku. Jadi Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur adalah salah satu platform yang ibu ayah, guru-guru dan pencinta buku kena hadir sebab ini macam pesta raya di sini. Selamat seronok. Ya, selepas 2 tahun, lama kadang-kadang pempamer dan juga penerbit buku tunggu saat-saat seperti ini. Kalau nak tunggu dekat kedai, mungkinlah kita dapat lihat tak ramai seperti ini. Ini yang disebut sebagai pesta. Bagaimana selepas 2 tahun itu kembali dalam pesta kali ini? Alhamdulillah, lebih 700 pempamer bersama dengan kami di hari ini. Easy Kids by Nuha, kami sangat teruja. Selalunya kami dah hadir hanya sebagai pembeli ataupun pencinta buku. Ini kali pertama sebenarnya, tapi tak pernah nampak crowd yang banyak macam ni di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Banyak sangat genre, bukan saja untuk ibu ayah, guru-guru, semua pencinta buku kena hadir. Jadi kita dah dengar suara isterinya, jadi kita bersama lagi dengan Puan, ni kena suara suaminya. Bila bercakap berkaitan buku, bila seorang orang teknikal ni kan, kadang-kadang tengok buku antara perkara-perkara penting untuk kita faham dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan Hatta melihat kepada sambutan orang ramai, bagaimana kali ini dengan penyertaan dan sebagainya, bagaimana ia memberi satu titik tolak dan juga inspirasi kepada mereka yang tak minat buku pun boleh datang sini. Okey, saya rasa dalam Pesta Buku Antarabangsa pada kali ini, ia menunjukkan bahawa macam satu yang selepas 2 tahun tidak berada dalam, orang kata apa, maksudnya tidak ada event untuk pesta buku yang sebesar begini. Jadi ia telah memberikan satu tarikan kepada seluruh kita lah, maksudnya untuk menjadikan jauh untuk kita mencari satu apa yang ingin kita cari untuk mendapat sebagai contohnya ilmu tambahan kita. Semoga ia dapat memberi
satu kita punya titik tolak lah. Jadi kalau tak ada yang minat tu, kita jadi satu yang untuk lebih fokus untuk minat untuk membaca dan juga sebagainya. Dan juga Puan, akhir sekali bagaimana selepas ini sepanjang tempoh seminggu ke depan ni kan sampai 13 hari bulan ni, apa yang Puan harapkan dan juga mungkin boleh mereka datang ke booth Puan, yang apa yang disajikan, apa yang diberikan dan juga tawaran. Basically kami Easy Case by Nuha, kami bukan saja sekadar jual buku, tapi kami buat screening, development untuk anak-anak yang hadir kat sini boleh bertanya direct pada tim terapis kami untuk tahu pasal perkembangan anak. And especially ramai sangat kat luar sana yang tak tahu buku boleh bantu ubah masa depan anak-anak anda. Jadi perlu ajar anak untuk cintai buku, insya-Allah. Baik, terima kasih Puan, terima kasih Atta, terima kasih kepada anda. Tapi ini Easy Kids boleh datang ke sini sebab buku dia sangat-sangat menarik kalau kan cari untuk anak-anak kan. Ini antara sepanjang minggu depan yang berlangsung. Tapi saya ada jumpa seorang penulis buku. Saya nampak daripada jauh je. Saya nampak daripada jauh, ini antara penulis buku hebat. Kita jumpa sekejap lah. Ini kita buat secara langsung. Tiba-tiba tadi tengah live nampak Tuan Samsul dekat sini. Bagaimana melihat kepada sambutan kali ini? Alhamdulillah, kalau tengok kali ini semakin ramai lah. Kalau berbanding 2 tahun kita dah tak ada pesta buku, sekarang ni ada. Dan saya tengok hari Sabtu ni memang semakin ramai orang sedang masuk. Nak parking pun payah. Tapi bagus lah, satu benda yang bagus. Tuan punya buku, Tan Samsudin punya buku boleh dapat dekat mana? Buku saya boleh dapat di Dewan Mawar di nombor 14 MAP Training. Ada buku di sana, insya-Allah. Ini merupakan pakar kewangan, perunding kewangan juga. Nama-nama ataupun judul-judul buku yang tuan ingatlah. Okey, cash flow untuk lelaki, cash flow untuk keluarga, buku beli emas, makan gaji tapi kaya, urus harta, agih pusaka. Dan juga selepas 2 tahun kan kita tengok dan juga menyaksikan kemeriahan dan juga pesta seperti ini, bagaimana nilai buku itu secara materialnya. Kita tahu kita ada buku digitalisasi, e-book dan sebagainya. Tetapi secara fizikalnya kita dapat buku, kita dapat pegang dan sebagainya. Bagaimana ini perlu dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga rakyat Malaysia? Okay, satu yang berbeza dengan digital, sekali kita buka kadang-kadang esok dah tak ingat dah. Tapi kalau kita ada buku di sebelah katil kita atau di meja, itu yang buatkan kita akan buka kali kedua. Dan buku ni sebenarnya walaupun harga kadang-kadang RM20, ada case tadi yang betul-betul berlaku lah. Yang saya berdepan dengan dia hanya baca satu ayat je. Tapi buku tu harga RM20, dia boleh menghasilkan lebih pada RM1 juta. Dengan hanya membaca satu ayat, iaitu kalau kita ingin berjaya, kita perlu melakukan sesuatu yang kita tidak selesa. Jadi dengan ada buku keras ni, dia membuatkan kita nak baca banyak kali lah. Kalau dalam digital kan buka hari ni, esok dah tak ingat dah. Itu maksudnya buku yang dalam bentuk keras ni masih sesuai di zaman ni lah. Ya. Kita kadang-kadang kita melihat kepada stigma berkaitan dengan bila adanya wujudnya digitalisasi dan sebagainya. Mungkin material seperti buku dan sebagainya ini sudah ketinggalan. Tetapi pesta buku antarabangsa 2022 Kuala Lumpur ini menunjukkan kenyataan itu ataupun stigma itu meleset. Bagaimana untuk kita memanfaatkan bukan sahaja dari segi penerbitan ataupun penulis seperti Tuan Samsudin, tetapi kepada seluruh untuk mencintai buku, memahami nilai isinya dan juga memberi sokongan kepada semua penulis-penulis di Malaysia. Okey, satu benda yang kita dapat tahu daripada kajian mengatakan rumah yang ada buku yang diletak walaupun di rak menghasilkan anak-anak yang masuk universiti. Ini kajian di dunia. Mana kalau di ruang tamu kita ada rak buku dan ada buku walaupun tak dibaca. Okey. Itu kesannya dia akan menghasilkan anak-anak yang cenderung masuk ke universiti. Jadi mahu tak mahu memang kalau walaupun kita rasa susah nak membaca, pastikan buku tu ada. Sebab itu dah kajian yang dibuat di seluruh dunia mendapati maksudnya di setiap rumah kena ada ruang tak besar pun buku mesti ada di ruang tamu. Dan buku ni yang seperti mana kita tahu dia adalah lakaran masa depan. Mahu tak mahu kalau kita tak ada buku memang masa depan kita akan jadi lebih gelap sebab belajar daripada kesilapan kosnya sangat tinggi. Tapi kita belajar daripada kesilapan orang lain. Buku ni sebenarnya adalah salah satunya adalah kesilapan yang dibuat oleh orang lain. So seperti mana yang kita pernah biasa dengar, orang yang pandai belajar daripada kesilapan diri sendiri. Tapi orang yang bijaksana belajar daripada kesilapan yang dibuat oleh orang lain. Jadi bagi saya buku tetap perlu diteruskan dan relevan. Dalam Islam pun ayat pertama adalah Iqra, baca. Sekian dulu saya Ehsan Dahaya, fokus minggu depan dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum, jumpa lagi.